Salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara penyelesaian persamaan serentak di mana bab ni adalah bab tingkatan 1, bab 6 tingkatan 1 bab 6. So biar saya mulakan dengan satu contoh So katakan kita ada dua persamaan di mana pemulaannya ialah x dan y So dan contoh persamaan ni kita panggil dia adalah persamaan serentak sebab dia ada dua boleh ubah dan dua persamaannya. So bagi penyelesaian persamaan seperti ini kita boleh guna substitution method atau penggantian. Okey, saya akan tunjuk dulu cara penggunaan cara penggantian ni untuk menyelesaikan soalan ni So kita tulis langkah pertama kita tulis persamaannya. Okey. So, kita namakan persamaan 1 Lepas itu 3x tolak y sama dengan 0 persamaan 2 So dari sini kita perlu memilih salah satu persamaan untuk dijadikan subjek bagi proses penggantian. Okey. So subjeknya akan dijadikan dalam bentuk seperti yang ditunjukkan X sama dengan AY campur B atau Y sama dengan CS campur D. So mana-mana satu boleh kamu pilih untuk menjadikan subjek seperti yang ditunjuk ni So secara amnya kita akan pilih persamaan yang lebih senang di mana boleh ubahnya adalah 1 balik. So saya pilih yang persamaan ni 3x minus tolak y sama dengan 0. Kita jadikan y sama dengan 3x. Okey, y kita pindah kepada arah kanan, dia akan jadi negatif, dia jadi positif So y sama dengan 3x. So kita namakan persamaan ini sebagai persamaan 3. Seterusnya kita buat penggantian persamaan 3 ni kepada persamaan 1. Ingat yang ni jika persamaan yang kita tukar kepada subjeknya dari 2 ke 3, penggantiannya perlulah daripada persamaan baru ni kepada persamaan 1 So kita tulis balik S campur 3S sama dengan 4. Okey, kita akan dapat 4S sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Okey, 4 bagi 4 kita dapat 1. So seterusnya kita perlu gantikan X sama 1 ni untuk mendapat nilai Y So Y sama dengan so kita bagi penggantian ni kita pilih salah satu persamaan yang telah kita tulis di atas Yang paling senang persamaan 3 So X sama dengan 1 kita gantikan kepada persamaan 3. Okey, so kita tulis Y sama dengan 3 darab 1. Y sama dengan 3. Okey, ini jawapannya Okey, seterusnya saya akan tunjuk satu lagi contoh bagaimana dengan soalan yang sama kita subjeknya adalah X So contoh pertama yang saya tunjuk tadi subjeknya ialah Y sebagai subjek penggantian. Sekarang saya akan tunjuk bagaimana menggunakan X sebagai subjeknya So kali ini saya akan pilih persamaan 1. Okey. So tulis balik persamaan yang sama X campur Y sama dengan 4. Okey. So persamaan 1 X sama dengan 4 tolak Y. So dapat dilihat sekarang X ialah subjeknya dan saya gunakan persamaan 1. Okey, seterusnya kita perlu gantikan persamaan 3 ni kepada persamaan 2. Ingat persamaan 1 kita tukar kepada persamaan 3. Bagi proses penggantian kita kena tukar kita kena gantikan persamaan 3 kepada persamaan 2 So kita kena tulis balik persamaan 2 ni 3 darab X. Okey, kita kena tulis balik 3 darab S
So X ni kita akan tulis 4 tolak Y. Okay, X ni adalah X yang kita telah tukarkannya untuk jadikan subjek ya. So tolak Y sama dengan kosong. So kita akan dapat 12 tolak 3Y tolak Y sama dengan kosong. So kita dapat 12 tolak 4Y sama dengan kosong. So tolak 4Y sama dengan 12 bahagi 4 ya, sama dengan 3 ya. Okey, seterusnya kita gantikan Y sama 3 yang kita dapat ni ke persamaan 3. Okey, so bagi pergantian ni kita tulis balik persamaan 3 ni ya. X sama dengan 4 tolak 3. So kita akan dapat X sama dengan 1. Okey, so saya telah tunjuk dua-dua cara. Satu kita guna X sebagai subjek, satu kita guna Y sebagai subjek. So jawapannya adalah sama ya. X sama 1 lagi 1 Y sama dengan 3. So kedua-duanya sama ya. So dia terpulang mana yang kamu pilih untuk proses penyelesaiannya. Okey, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan cara penggantiannya. So saya akan tunjuk lagi satu cara, iaitu cara penghapusan. Okey, penghapusan dalam bahasa Inggerisnya kita tu panggilnya elimination method ya. Kalau kamu mau faham ni dalam bahasa Inggeris, kamu refer video yang satu lagi ya. So kita tulis balik persamaan dia, X campur Y sama dengan 4 dan 3S tolak Y sama dengan 0. Okey, so X campur Y sama dengan 4, 3S tolak Y sama dengan 0 ya. Kita bagi nama dia persamaan 1 dengan persamaan 2. So bagi proses penghapusan ni kita perlu menjadikan perkalinya sama ya. So caranya kita pilih yang kalau persamaannya mempunyai perkali yang sama. Bagi contoh 1 dan bagi persamaan 1 dan 2 ni Y mempunyai perkali yang sama. Ini adalah perkali yang paling senang untuk dihapuskan ya. So bagi penghapusan ni kita perlu tambah persamaan 1 dengan persamaan 2 ya. Kenapa kita tambah persamaan ni? Sebab campur Y campur tolak Y dia akan jadi campur Y tolak Y ya, jadi 0. So X campur 3S ya, persamaan 1 campur 2 kita dapat 4X ya. Tadi saya telah jelaskan ya, campur Y campur tolak Y sama dengan 0. So 4 campur 0 sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 4, X sama dengan 1 ya. So ini adalah cara penghapusan ya, kita dapat X sama dengan 1. So seterusnya kita gantikan X sama dengan 1 ni ke dalam salah satu persamaannya. Okey, kita boleh pilih persamaan 1 ya. So saya tulis dalam bahasa Inggeris ya, substitute X sama dengan 1 dalam persamaan 1 ya. So kita tulis balik persamaan 1, X digantikan dengan 1 ya. 1 campur Y sama dengan 4. So Y sama dengan 3. Okey, 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, ini jawapannya ya. Okey, saya telah tunjuk bagaimana kita melakukan penghapusan pemboleh ubah Y ya, di mana simbolnya positif dan negatif. So, sekarang saya tunjuk lagi satu cara penghapusan dengan menghapuskan pemboleh ubah S ya. Tetapi kali ini simbolnya adalah
positif ya, dua-dua positif. So bagi yang positif kita perlu guna tolak ya. So sebelum kita tolak, kita kena samakan perkalinya. So bagi soalan ni kita kena darab persamaan 1 dengan 3 supaya kita mendapat perkali X yang sama ya. So kita akan dapat 3X campur 3Y campur 4 darab 3, 12 ya. So kita guna persamaan 1, kita darab dengan 3 ya. So dari sini kita dapat persamaan baru iaitu persamaan 3. Seterusnya kita perlu tolakkan persamaan 2 dengan persamaan 3 ya. So tolaknya kita akan dapat 3S tolak 3S sama dengan kosong ya. Lepas tu negatif Y tolak campur 3Y, kita akan dapat tolak 4Y ya. So lepas tu kosong tolak 12, kita akan dapat tolak 12 ya. So kita tolak 2 tolak 3 ya. So kita dapat kosong dengan tolak 4Y sama dengan tolak 12 ya. Ingat ya, kamu kena pastikan tambah dan tolak ni jitu ya bila kamu tulis balik ya. So Y sama dengan negatif 12 tolak negatif 4 ya, kita akan dapat 3. So seterusnya kita perlu menggantikan Y sama dengan 3 ni kepada salah satu persamaan yang telah kita kembangkan ya. So kita gantikan dengan persamaan 1 ya, 3 campur X sama dengan 4, X sama dengan 4 tolak 3 ya, sama dengan 1. Okey, ini adalah penyelesaian menggunakan cara penghapusan. Okey, dapat dilihat ya, nilai Y nya adalah sama ya, dengan kaedah yang dengan cara yang berbeza ya, cara berbeza. So dua-dua kita dapat Y sama dengan 3, dengan dua-dua pun kita dapat S sama dengan 3. So okey, saya ulang ya. Dari contoh ni, jika kalinya adalah sama ya, kamu perlu tambah atau perkalinya adalah sama, kamu boleh hapuskan terus ya persamaannya. Tapi bagi kes ni dia punya simbolnya ya, satu adalah positif dan negatif. Bila kamu ada satu positif dan negatif, kamu perlu tolak campur ya, campur persamaannya. So perlu kamu ingat ya, prosesnya kita perlu samakan perkalinya dahulu ya. Jika perkalinya sama dan kita tengok simbolnya, jika ada satu campur dengan satu yang tolak, so kamu kena campur persamaannya ya. Jika kamu telah samakan seperti yang contoh ni ya, perkalinya dan kamu tengok simbolnya, kedua-duanya campur, jadi kamu perlu tolak persamaannya ya. So ini seperti yang saya tanda pada warna merah ya. So jika dibandingkan balik ya dengan teknik penggantian, dapat juga jawapan yang sama ya. X sama 1, Y sama dengan 3. So terpulang kepada kamu, tapi saya sarankan kamu pilih salah satu daripada cara penyelesaian. Seterusnya saya akan menjelaskan ya teknik penggantian dengan persamaan yang lebih rumit ya. Kali ini kamu boleh lihat ya, so kita tuliskan kedua-dua persamaan ya, persamaan 1 dan 2 dulu ya. So dari sini kita ya cuba pindahkan Y ke arah kanan dan nombornya ke arah kiri. So kamu akan dapat
9x tolak 3 sama dengan 2y. So kita perlu, sebab dia bunyi berkali 2, so kita perlu jadikan y nya tunggal ya. So untuk jadikan y tunggal, kita perlu bahagi 9x tolak 3 kena bahagi dengan 2 ya. So bagi proses pertukaran tempat dia ya, jika kamu tukar 2y ke kiri dan 9x tolak 3 ke kanan, dan pertukaran ini berlaku sepenuhnya ya, dan tiada penukaran simbol yang telah kamu bagi pada awalnya ya. So y sama dengan 9x tolak 3 bahagi 2. So ini adalah subjek dia ya, dan subjek ini kita akan jadikan dia sebagai persamaan 3. Okey. So dari sini kita perlu gantikan persamaan 3 kepada persamaan 1 ya. Ingat ya, kita tukar dari persamaan 2 ke 3. So kita kena gantikan dari persamaan 3 ke 1 ya. Ingat ya. Okey, kita tulis balik persamaan 1 ni. Kita tulis 4s okey, campur 3 darab y. Y ialah 9s tolak 3 bahagi 2 sama dengan 12. Okey. So seterusnya kita perlu selesaikan x ni ya. So salah satu cara ialah kita kembangkan ya, kita darabkan 2 ke persamaan yang lain ya, supaya kita boleh hilangkan pecahan ya. So kita akan dapat 8x campur 3 darab 9x dapat 27x tolak 3 darab 3 9 dan 12 darab 2 24 ya. So kita 8x campur 27x ialah 35x, 24 campur 9 kita dapat 33. So x sama dengan 33 bahagi 35. So ini jawapannya ya. So seterusnya kita perlu substitute ya. So maksudnya kita gantikan x sama dengan 33 bahagi 35 ni kepada persamaan 3 ya. Paling senang kita masuk ke dalam persamaan 3. Okey. So 9 darab 33 per 35 tolak 3 bahagi 2. Okey. So kita akan dapat y sama dengan 297 bahagi 35 tolak 3 darab 35, kita akan dapat 105 bahagi 35. Okey, kita samakan pembawahnya ya, bahagi 2. So kita akan dapat 192 bahagi 70. So ini jawapan yang kita dapat untuk y ya. Okey. So kita ringkaskan lagi, kita dapat 96 bahagi 35. Seterusnya saya akan tunjukkan yang dengan soalan yang sama. Saya akan guna teknik penghapusan ya. So kita tulis balik 4x campur 3y sama dengan 12. Ini persamaan 1. Lepas tu kita tulis balik 9x tolak 2y sama dengan negatif 3. Ini persamaan 2. So apa yang perlu kita buat seterusnya adalah untuk menyamakan perkalinya dulu ya. So kita either boleh samakan perkali yang pembuliannya x atau y, terpulang kepada kamu. So bagi soalan ni ya, saya mulakan dengan penyamaan perkali dengan pembulian y ya. So bagi menyamakan kedua-dua pembulian y ni, kita kena cari ya lowest common factor ya. So yang soalan ni hasil darat yang paling rendah ya, yang boleh disamakan ialah 6 ya.
So kita kena, untuk menjadikan 6 kita guna persamaan 1 kita darab dengan 2 ya, persamaan 2 kita darab dengan 3. Okey. So 4x darab 2 dapat 8x, campur 3y darab 2 dapat 6y, 12 darab 2 kita dapat 24 ya. So persamaan yang di bawah kita 9 darab 3 27x, tolak 6y sama dengan tolak 9 ya. Sama dengan 9 ya. So soalannya ialah 3 ya, bukan negatif 3 ya, bersama dengan 9. So boleh dilihat ya, berkalinya telah sama tetapi kita ada simbol campur dengan tolak. So bagi menghapuskan ni kita perlu ya guna 3 campur 4 ya. Saya telah tunjuk ya, jika simbolnya sama kita guna campur ya. Sebabnya campur 6y campur tolak 6y kita akan dapat kosong ya. So 3 campur 4 kita dapat 35x sama dengan 33. Okey, x akan jadi 33 bahagi 35 ya. Okey, kita seterusnya saya akan cari nilai y ya. Kita akan gantikan x sama dengan 33 bahagi 35 kepada salah satu persamaannya. Kita masukkan kepada persamaan 1 ya. So tulis balik 4 darab ya, x sama dengan 33 bagi 35 campur 3y sama dengan 12. Okey, kita akan dapat 3y sama dengan 12 tolak 4 darab 33 bahagi 35 ya. So kita akan dapat 132 bahagi 35. Okey. Seterusnya kamu perlu selesaikan yang persamaan ni ya. So kita akan jadikan 3y sama dengan 288 tolak bahagi 35. So y sama dengan 288 bahagi 35 bahagi 3 ya, sebab ini adalah 3 darab y. So kalau kita tukar ke arah kanan kita kena bahagi ya. So kita akan dapat 96 bahagi 355. Okey. 96 bahagi 35. So ini jawapannya ya. Okey. Jika kamu bandingkan ya x dengan y ni, kamu lihat balik dengan cara penggantian ya. Tengok jawapannya adalah sama ya. Tengok ya. 33 bagi 35 dan 96 bagi 35. So sekian saja ya contoh dan jawapan ni ya. Diharap kamu dapat belajar ya dengan dua cara ni ya. Untuk sekian ya. Terima kasih ya.